Assalamualaikum, Suzana Amiruddin, Aisyah Ahmad, Nur Alis, Kak Nazatul Naina, Kaifahal, Masya Allah, Nik Roslina Karim, Adi Izan, Syasha, tekan Allahu Akbar, Aisyah Ahmad, Linda Ayub, Siti Zabidah, Latifah Zabidi, Nur Azlina Syukur, Ibu G, Arina Ibrahim, Zanisah Ahmad Turki, Fatimah Umar, Isabella Jo, Zuraini Nani, Ija Ramli, Wani Yahya. Masya Allah, tabarakallah, berpagi-pagian sungguh ni. Nur Azlina Syukur, Siti Ajah. Waalaikumsalam, Kak Roslina Karim, Sah Ismail, Rosini alias, Nur Zarina Wati, Muhammad Ghulam, Khalijah Muhammad. Waalaikumsalam, Nur Azlina Syukur, Amin, Aisyah Ahmad, Farli Zaman Akhir, Syadni Hasan, Hani Karmila, Sopiah Muhammad Nuh, Nurhaniza Hamid, Nurhana Muhammad Nur, Rosmah Watidin. Apa khabar Kak? Dah start ke majlis ilmu dinia Kak? Rodia Syarif, Nur Cahaya, Mas Liza Bagiran, Nur Mahmad, Azizah Arifin. Waalaikumsalam, Kasniah Kadiranku, Zurinaku Ahmad, Rosnah Syarif, Muhammad Syafi'i, Muhammad Syafi'i. Waalaikumsalam, Salina Salihuddin, Nursiah Kardi, Mahani Mustafa, Kasih Latifah Zulfi, Roziana Ismail, Nuraini Abdul Rahman, Badaria Rahman, Inas Salina. Ya Allah, berkatilah nama-nama ini. Mazura Abdul Rani, Kak Siti Arpa, Nur Mahnur, Zulaini Muhammad, Nur Hawa, Nur Alis, Anzra Abdullah, Ija Ramli. Kak Rodiah bukan ada ke dah tadi? Kak Salina, Fauziah Yusuf, Anissa Aznis, Nur Hasima Zainuddin, Fatimah Umar. Nur Hasima ni yang wasiat Ustazah kemarin ke? Kita bermessenger. Apa khabar geng LTK, Kak Siti Azmahani, Lisa HQ, Kursiah Abu Tahar. Lajunya nama ni. Nur Lahila Abdul Wahab, Syarfah Nurul, Fatimah Abdullah. Ya Allah rahmati kami. Lisa HQ, Mahani Mustafa, Ida Najwa. Okey, Alhamdulillah, mari kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Masya Allah. Kak Rahimah Harun, ke yang kematian ibu semalam, ke bila ku hadiahkan pahala majlis ilmu ini kepada arwah ibuku, katanya. Salam takziah daripada sahabat-sahabat La Tahzan. Semoga ibu yang mulia itu insya-Allah syurga tempatnya. Amin. Begitulah kita, sahabat-sahabat muslimin muslimat, makin kita dihidupkan oleh Allah, makin caranya Allah nak mematangkan kita, nak menyempurnakan kedewasaan kita dengan diambilnya orang-orang yang tersayang, supaya baiknya orang yang hilang daripada pandangan mata kita tu, kita yang tiru dan teruskan. Tetapi segala keburukannya jika ada, kita yang pohonkan keampunan dari Allah untuknya. Maha baiknya Allah, maha mengaturnya Allah, ya bari, subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nampak macam buruk perkara itu pada diri kita, tapi sesungguhnya tidak pernah ada yang sia-sia. Semoga kita memiliki hati yang kuat insya-Allah untuk sentiasa bersangka baik dan taat kepada Allah. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang mencintai kitab La Tahzan, sebenarnya mencintai kitab La Tahzan kerana mencari redanya Allah. Jangan mencintai kitab La Tahzan kerana apa?
kerana dah bayar duit kitab RM45, campur duit pos ke Sabah, mahal pula tu contoh kan. Ikhlaskan hati kita sungguh-sungguh, Masya Allah. Baik, kita berpagi-pagian hari ini saya mohon maaf kalau ada yang kurang selesa, sebab kita pilih waktu mana pun, kalau hatinya mahu berada di majlis ilmu, pasti dia berada sebagai orang yang paling terdahulu. Pasti kan. Awal-awal Ustazah buka dah terus menderu-deru 15 orang, 20 orang. Masya Allah, tabarakallah. Saya jadi malu dengan anda. Lebih saya malu dengan Allah. Sebab apa? Sahabat-sahabat saya ni hanya penyampai sahaja. Masya Allah kan. Bagaimana kesungguhan Ustazah Zai berbanding dengan kesungguhan anda. Setakat nak bersungguh menjadi penyampai mudah je. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kat situ Allah bagi kelebihan hanya sekadar berani bercakap kat depan skrin je, menjadi wakil kepada anda, bukan siapa-siapa. Buka je kitab, baca. Bukan susah mana. Tapi anda, Masya Allah, mungkin ada yang bangun pukul 4 pagi sebab ada 6.45 kuliah. Pekerjaan-pekerjaan rumah tu yang dibuat lepas subuh, diawalkan sebelum subuh. Itu adalah satu mujahadah yang tidak sama sekali tidak dipandang Allah. Tidak sama sekali tidak dipandang Allah. Maksudnya menjadi wajib untuk kita dipandang Allah. Sebab kita buat je, sahabat-sahabat. Kita buat je, kita tak mengharapkan apa-apa. Buat kerja rumah sebelum subuh, siapa nak pandang? Saja kelentang-kelentung dekat dapur, biar jiran sebelah tahu aku bangun pukul 4 pagi. Gitu ke? Itu orang syasyat akal je yang buat macam tu kan. Kita buat semata-mata untuk memudahkan kerja kita, untuk menyusun atur seluruh kehidupan kita. Masya Allah, tabarakallah. Tengok Sherry Anson, kami semua dahagiakan ilmu tu. Ustazah malu dengan anda. Masya Allah, Masya Allah. Rahmatilah Masya Allah orang yang berpagi-pagian untuk ilmu, dan buka luas pintu hati kita. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Allah akan pandang, Masya Allah, Allah akan pandang hati yang betul-betul ikhlas. Jadi kalau kita belajar atau ustazah mengajar untuk nawaitu yang lain-lain, Allah robek segala. Faham ke? Bukan throwback, robek segala, cacat segala. Maka berpagi-pagian kadang-kadang syok juga kuliah lepas subuh ni. Sebab apa? Sahabat membugarkan jiwa kita kan. Sebelum kita masukkan benda-benda lain di hati, kita masukkan ilmu. Masya Allah, sahabat-sahabat, kalau ada di kalangan anda yang telah membaca isi bab 67 ini, saya kira anda sendiri akan mengucap panjang, akan memuji-muji Allah tanpa henti, sahabat-sahabat. Sebab semalam lagi saya dah bagi hint, tak sabarnya nak hari ni. Kenapa Kalau ikutkan kitab lama, dia bubuh nombor 30 perkara. 30 perkara. Tapi kitab baru dia bubuh dot tu saja. Tapi kan, saya nak hantar pada designer saya lah, yang bantu kerja-kerja dokumentasi, poster, Al-Fawaz. Saya nak hantar pada dia, tolong cantikkan bab 67 ni. Macam mana nak buat? Mana tahu nanti wujud kalender La Tahzan ke untuk tahun depan. Sebab apa, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Masya Allah, tabarakallah, jangan bersedih. Bacalah kaedah-kaedah menuju bahagia. Sekali lagi kita sebut, jangan bersedih. Bacalah kaedah-kaedah menuju bahagia. Allahu Akbar, yang sedang ditimpa sulit, yang sedang berkecamuk jiwa, yang sedang berduka, atau cepat-cepat sekarang ni ambil gambar dengan handphone kita. Kemudian sahabat-sahabat, lepas ni kita ulang je baca. Masya Allah, seronoklah. Saya tak tahu nak cakap bersyukur macam mana dengan Allah, sebab menggerakkan hati saya untuk mengajak anda membaca isinya kitab La Tahzan. Pagi-pagi kita dah rasa termotivasi, yang on the way nak pergi kerja, yang baru bersiap-siap nak pergi bekerja. Masya Allah, tabarakallah, kita tengok Jangan bersedih. Bacalah kaedah-kaedah menuju bahagia. Ketahuilah bahawa lupa sekejap, sorry. Pertamanya, Assalamualaikum pada yang baru masuk. Kedua, sahabat-sahabat, saya minta maaf sebab saya terpaksa buat 6.45 pagi ni.
saya menyusun jadual yang doakan saya mampu sampai ke petang ni, Masya Allah. Kemudian terikat dengan janji-janji saya dengan organisasi yang menjemput. Jadi La Tahzan ni adalah ustazah saja-saja sendiri nak buat. Semoga ada redanya Allah. Kita menghadiahkan kepada ummah semata-mata mengharapkan redanya Allah. Jadi macam mana saya sibuk pun saya nak cuba selit jugalah setiap hari. Jadi doakan, okay? Kita sama-sama bercita-cita ingin menamatkan kitab La Tahzan. Bila tamat kitab La Tahzan, kita macam jadi manusia yang macam nak cakap kental. Hari ni saya bertudung hitam. Saya rasa macam jarang sangat saya tudung hitam ni. Sebab Allahumma salli ala Muhammad. Dulu ada guru saya masa sekolah. Sepatutnya wanita ni memang bagus, sahabat-sahabat, macam wanita-wanita di tanah Arab kan. Itulah yang terpaling baik. Kan, tapi kita duduk dalam budaya yang bukan duduk di bangsa Arab. Siapa yang nak buat silakan, tak ada halangan pun untuk kita berwarna-warni asalkan tidak melampau-lampau. Tapi ada guru saya dulu, seorang alim tu kadang-kadang kita macam tak faham juga sahabat-sahabat dirahmati Allah. Masa kami sekolah dululah, kami sekolah dan beliau ni Masya Allah mengajar kitab apa tak ingat dah saya. Tapi orang tua jugalah. Dia cukup marah budak perempuan pakai warna hitam. Kau ni tak ada warna lain ke? Merosakkan apa? Macam bagi dia merosakkan mood lah. Kan? Kita orang perempuan ni pelik lah, ustaz ni apa hal pula dia tak suka warna hitam. Jangan pakai yang terang-terang sangat, tapi jangan pakai warna hitam. Maknanya dia sukalah kala-kala lembut, jangan warna hitam. Ini pandangan masing-masing sahabat-sahabat. Kami pun tak adalah macam peliknya ustaz ni dah guru kita kan. Jadi maksudnya tu tak pelik kalau ada orang yang berpandangan demikian. So jawapannya suka hati kita lah nak pakai apa pun. Yang penting jangan melampau-lampau. Wallahu alam. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Are you ready? Kita baca yang pertama. Ketahuilah bahawa jika anda tidak hidup dalam batasan hari ini, jika anda tidak hidup dalam batasan ujian, kekangan, halangan, musibah yang sedang kita lalui hari ini, tentu fikiran anda akan melayang ke mana-mana. Kenapa Allah beri kita ujian? Kenapa Allah beri kita musibah? Untuk kita menadah-nadah wajah kita, meratap-ratap hati kita, ya Allah gitu kan. Hati kita sahabat bila ditimpa apa sahaja ujian. Maksud batasan ni kita ada kekangan untuk berseronok-seronok lah. Okay, tentu fikiran anda akan melayang ke mana-mana. Seterusnya semua urusan menjadi kacau bilau serta kecemasan dan kedukaan akan menjadi lebih banyak. Bila kita dah mula, sahabat-sahabat dirahmati Allah, melayang-layangkan fikiran, terlampau banyak fikir, lepas tu atau menung-menung, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebenarnya akan menjadikan urusan mula bermalas-malasan kita, mula menjadi kacau bilau serta kecemasan dan kedukaan anda akan menjadi lebih banyak. Inilah makna sabda Nabi SAW. Bab ni saya suka baca kitab baru sebab dia besar tulisan dia. Lepas tu sempurna cantik. Kitab lama tulisan dia kecil sangat. Iza asbahta fala tanzuril masa'a. Jangan masa'a. Masa'a hamzah. Fala tanzuril masa'a wa iza amsayta fala tanzuris sabaha. Masa' bukan masak M-A-S-A-K tu bukan. Masak hamzah di belakang, masa'a dengan sabaha itu waktu. Dalam hadis kalau masa'a petang, kalau sabaha pagi. Okay? Dalam mat surat Sughra tu kan kita ada baca doa kalau pagi asbahtu, kalau petang amsaitu, macam tu. Okay? Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah. Apa maksud kata Nabi SAW? Bila engkau berada pada pagi hari seperti sekarang ni, janganlah menunggu datangnya petang hari. Cuba cek diri kita. Ada kerja, kita dah daripada sebelum tidur semalam, besok nak buat benda tu lah. Kita dah hidup dah pagi ni. Sahabat-sahabat, dah ada dah pagi ni. Bila engkau berada pada pagi hari, janganlah menunggu datangnya petang hari. Malam tadi kita dah plan hari ni apa kita nak buat. Pagi ni kita hidup. Lepas tu suami ingatkan, yang kata nak buat tu bla 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 bla. Lepas tu nantilah bang, petang kan ada.
Lepas tu pagi ni kita bukan ada kerja yang mendesak pun. Kita berguling-guling kan, kita berwhatsapp-whatsappan. Contoh sahabat-sahabat, kita tak apalah, kita tunggu petang. Kecuali memang ada kerja tu memang contoh terlibat dengan orang lain, orang tu kata, "Kak, saya tak boleh lah, saya nak kena petang juga." Okey lah, kita tak ada apa. Tapi kerja tu melibatkan diri kita. Contoh kerja nak kemas rumah lah, nak kemas rumah kan. Pagi-pagi ni Alhamdulillah hidup kita. Lepas tu baru teringat nak mop lantai. Tak apalah, petang nantilah. Kita tunggu petang hari. Ini maksud sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita ni bukan hidup dalam batasan. Kita tak ada kekangan, kita tak ada halangan. Tiba-tiba kita menangguh-nangguh. Sebenarnya 1 hingga 30 yang akan kita bahas pada hari ini adalah sepertinya ulang siar. Dia macam mana macam mana nak cakap, dia satukan ilmu daripada kitab Al-Tahzan, daripada siri pertama sampai siri 66. Bila Ustazah baca, Masya Allah, siapa yang follow Al-Tahzan tanpa henti, dia akan terimbau balik. Wah, ini dalam bab tu hari tu dah ada, ini dalam bab tu hari tu dah ada. Tapi bagi orang yang macam baru join Al-Tahzan, dia akan kata, wah, bagus sungguh ni, hebatnya. Siapa penulis buku ni? Sebab itulah yang Ustazah rasa, sahabat-sahabat. Jadi dengar molek, bila engkau berada pada pagi hari, janganlah menunggu datangnya petang hari. Bila engkau berada pada petang hari, wa idza amsaita, apabila engkau berada pada petang hari, janganlah menunggu datangnya waktu pagi, as-sabah. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Menangguh kerja yang atas tanggungjawab sendiri. Ni kurang lah, sahabat-sahabat. Jangan tangguhkan kerja ni maksud. Sebab hakikatnya kita merancang di pagi hari, kita belum tentu lagi nak buat petang hari ni, belum tentu lagi petang hari tu kita dihidupkan oleh Allah. Fikir macam tu sahabat-sahabat, kita takkan matikan jiwa kita. Ini pertama. Subhanallah, cantik kita dapat jumpa satu hadis. Kedua, lupakan masa lalu. Allahu Akbar, sahabat-sahabat. Setiap hari cuba anda buka muka surat 67 ni, lipat. Hari-hari lepas subuh kalau boleh kita baca, insya-Allah jiwa kita macam kuat. Lupakan masa lalu dan semua yang pernah terjadi. Kita baca ni kita rasa macam, kau cakap senang lah, kau ingat boleh padam dengan liquid paper. Macam tu kan kadang kan. Jangan sahabat-sahabat, ini nasihat daripada ulama. Lupakan masa lalu dan semua yang pernah terjadi. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, tumpukan diri anda pada masa kini kerana memikirkan masa lalu dan sesuatu yang telah selesai. Tumpukan perhatian kita pada waktu ini, sekarang ini. Lupakan. Jangan kita sibuk memikirkan masa lalu dan perkara yang telah selesai. Perkara telah selesai ni kisah macam rumah dah siap, pahat masih berbunyi. Kan ada sahabat-sahabat, Perdana Menteri dah duduk dah dekat kerusi dia, kita masih bercakap-cakap tentangnya. Macamlah yang duduk ke atas tu toy yang boleh turun tiba-tiba. Contoh macam itulah. Sekian dimaklumkan. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab bila kita banyak memikirkan masa lalu dan perkara yang telah selesai, ia merupakan kebodohan dan menyebabkan kegilaan. Bodoh dan gila ni kalau kita cakap depan budak kecil, mereka akan kata apa? Umi, tak baiklah cakap bodoh dan gila. Kan sahabat-sahabat kita, mak-mak selalu cakap, jangan cakap babi. Anak buah saya dulu-dulu comel, anak dara dah sekarang ni. Saya tak habis gelak dulu-dulu. Kan kita duk cakap, jangan cakap babi, dosa tak baik kan. Kan jangan cakap, mak dia pesan lah, jangan cakap babi, jangan cakap bodoh. Dua perkara ni. Lepas tu satu hari saya kan suka melayan anak-anak buah, buka buku-buku bergambar ni kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lepas tu adalah gambar babi dalam tu. Minta maaf pagi-pagi ni baru masuk, pelik apa pesan Ustazah ni. Tapi dah memang kena sebut lah perkataan tu, nama binatang tu, takkan nak tukar dengan ada orang kata Ustazah sebut khinzir lah, geli sebut babi. Sebenarnya benda sama. Sahabat-sahabat, apa niat ketika kita menyebut? Baik, ada gambar babi. Lepas tu anak kata, tak nak lah tengok gambar babi ni, dosa. Sebab dia tahu mak dia tak bagi sebut babi kan. Tak nak lah tengok gambar babi ni, dosa. Ibu-ibu, yang mana gambar bodoh? Dia tanya. Anda faham? Faham ke faham? Tengok gambar, ada gambar babi. Lepas tu bila dia tunjuk, dia kata, tak nak lah tengok gambar babi ni, dosa. Ibu, gambar bodoh tu yang mana?
Nampak tak minda kanak-kanak? Ya Allah, sucinya, tulusnya, mulusnya, lurusnya. Jangan cakap babi, jangan cakap bodoh. So bila ada gambar babi tu, dia ingatkan gambar bodoh tu pun ada. Sudah, mak dia kata. Mak dia duk bagi tahu Ustazah. Woi, aku dah tak tahu dah macam mana aku nak terangkan dekat budak ni. Ya Allah, budak-budak zaman sekarang ni bijaknya. Tu kisah lama dah universiti dah anak buah saya ni. Nak cerita anak-anak ni bijak kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Nurul kata betul, nanti kena koyak mulut. Itulah kadang-kadang bila kita dah dewasa, sahabat-sahabat, ya Allah, orang dulu-dulu duk tekan, jangan sebut perkataan tu, jangan sebut, sahabat-sahabat. Tapi kalau dalam bab menipu, dalam bab merasuah, dalam bab dosa-dosa yang lain, kita tak tekankan sampai macam tu sangat. Akhirnya kita macam keliru, kan? Babi je haram, menipu tak berdosa, rasuah tak haram. Macam tu kan, sahabat-sahabat. Allahu Akbar. Kita kadang-kadang okey, nampak, faham. So ibu-ibu muda, perbaiki cara cakap, perbetulkan. Maknanya kalau kita tekan syadid sangat ni, tegas, jangan sebut perkataan tu. So kalau kita tahu anak kita menipu, mak bapak saya dulu kalau tahu menipu, memang kalau bapak tahu lagi, jangan maknanya ganas sungguh lah, brutal sungguh kalau tahu anak dia menipu. Sahabat-sahabat memang tak berani kalau kata balik. Kalau balik kata, cikgu tadi pukul contoh. Nak kelentong lah, nak kata cikgu salah. Memang nehi lah kalau kita nak kelentong macam tu. Bapak saya dapat tahu kelentong, kena. Macam tu, sahabat-sahabat, dahsyat. Tapi kita tekan benda babi tu je, na'udzubillah. Jadi anak-anak kita sekarang bila, tak naklah kawan dengan Cina, Cina makan babi. Tiba-tiba je yang Cina rajin, pandai belajar matematik tu tak nak berkawan pun, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi Cina duk cakap, perangai kau tu pemalas, kerja nak meniru je dalam peperiksaan, itu lebih al-babiyun lagi. Macam itulah kalau mereka boleh cakap. Sebab mereka ni berusaha. Orang Cina ni rajin belajar, pandai meniaga kan, berusaha. Kita ni kerja nak tiru. Ya, aku menyampah lah kerja matematik ni, aku nak tiru kau lah Acong contoh. Kan sahabat-sahabat. Jadi kita perbaikilah cara cakap kita, cara kita mentarbiah. Kita nampakkan kesan dia sehingga dewasa. Bab babi tu takut sungguh, sahabat-sahabat. Tapi makan dekat kedai non-Muslim, asal nampak halal je. Tapi semua pekerjanya non-Muslim ni. Lepas tu dapat tahu ada seorang budak Melayu, Kak, sebenarnya halal tu halal palsu. Saya ni kerja kat sini pun dah tak selesa. Bos saya beli ayam, ayam tak sembelih. Kadang ada sahabat-sahabat sumber yang betul-betul dipercayai. Aku tak peduli, yang penting halal. Yang penting aku makan ayam, bukan aku makan babi. Ayam tu halal ke kalau confirm ayam tu tak disembelih? Kita kena ambil tahu. Kalau bab babi tu kita sensitif sungguh. Tapi kita makan selang bedek je. Kedai Cina dengan kedai Muslim, kedai non-Muslim dengan kedai Muslim, duduk sebelah-sebelah, sahabat-sahabat. Lepas tu tak nak. Malah orang Melayu kalau kaya sikit berlagak sombong. Makan kedai Cina lah. Tak apa, tu pekerja dia semua Melayu. Ini anda jangan pandang sebagai ustazah ni orang yang tak nak berkawan, tak suka dengan orang Cina contoh. Bukan macam tu. Tapi kalau ada pilihan, produknya yang dibuat oleh tangan orang Islam, sahabat-sahabat, berbanding dengan produk yang dibuatnya oleh orang non-Muslim, minta maaf ustazah kena cakap benda ni, paling kurang sebagai orang Muslim, okey, semoga pagi tadi dia subuh dulu ada lisan yang menyebut nama Allah. Kemudian pukul 8 pagi dia pergi masuk kilang produksi dia buat-buat kerja, paling kurang ada, ya Allah kan berkati perniagaan aku. Itu ada link tau dekat hati kita. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi ayam patah tekuk. Okay? Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita kena hati-hati kat situ. Okay? Kat situ saya bagi contoh lah, tapi supaya menjadi satu ibrah kepada kita, macam mana cara nak tarbiyah anak-anak zaman sekarang ni. Bijak-bijak belaka, ya, babi haram, tak boleh makan. Tapi mak ayahnya, ya Allah, mencarut-carut. Kawan telefon kan, anak ni kecil-kecil lagi. Ibu-ibu muda anda hati-hati. Anak ni kecil-kecil lagi tengah main toy dia. Tiba-tiba kawan telefon. Kau ni memang babi betul lah. Astaghfirullah, budak ni. Perkataan apa yang aku dengar itu? Bukankah yang ibu kata aku tak boleh sebut? Tapi kenapa ibu sebut? Boleh gelak-gelak lagi dengan kawan dia. Nampak ke? Nampak. Okey. Yang ketiga, sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan menyibukkan diri dengan masa depan
Tadi jangan dengan sibuk dengan masa lalu. Sekarang jangan menyibukkan diri dengan masa depan sebab ia masih berada di alam ghaib. Jangan fikirkan masa depan tu, jangan fikirkan sampai kita tak boleh tidur malam. Ya Allah, kalaulah aku nak kahwin tahun depan ni, kalaulah masih pandemik, habislah aku tak boleh nak jemput kawan-kawan sekolah. Ya Allah, aku ni dah 3 tahun tangguh nak kahwin. Ada juga yang anak muda merintih macam tu pada Ustazah. Ustazah kata, awak ni payah sangat. Kenapa? Kahwin aje lah. Kahwin aje lah kan. Nikah, jangan kahwin dulu, nikah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, nikah je lah. Yalah Ustazah, tapi saya nak jemput lah cikgu-cikgu sekolah saya. Saya nak jemputkan kawan sekolah saya. Nanti kalau dah ada anak 3 orang, sanding je lah kalau kau nak sanding sangat pun. Yang penting nikah je dulu. Best nikah zaman pandemik ni. Tak banyak belanja, tak payah puluh-puluh ribu, tak payah bunga 4-5 tan, semua tak payah. Sahabat-sahabat, duit tu simpan. Mai hantar kat Ustazah, kita boleh bina madrasah lagi, bina rumah di dalam syurga. Amin. Kan, mohon terasa. Sekian dia maklumkan. Baik, pagi-pagi dah kena sentap dah. Jangan fikirkan hingga ia datang dengan sendirinya. Maksud jangan fikirkan, bukan kita tak boleh merancang, sahabat-sahabat. Tetapi masa depan tu akan datang dengan sendirinya. Anda nampak tak bagaimana kita melalui pandemik ini, yang pada 14 hari pertama dulu kita rasa macam dah nak kiamat sungguh dah. Macam mana ni Ustazah, kita tak boleh keluar rumah. Macam mana ni Ustazah, boleh ke kita bekerja dari rumah ni? Macam mana ni Ustazah, suami saya disuruh beli daun ketumbar, dia bawa balik daun sup. Macam mana ni Ustazah, pening semua. Macam mana, tengok-tengok dekat 2 tahun dah. Are you okay dekat 2 tahun ni? Suami kita dah makin mengenali, bukan beli daun ketumbar yang ini daun ketumbar, ini daun sup. Abang siap tanam, 1 pasu tulis ketumbar, 1 pasu tulis daun sup. Hebat tak abang yang setelah 1.5 tahun ni? Contoh kan sahabat-sahabat. Kalau tidak dihentak macam ni, kita tak tahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabb, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi jangan menyibukkan diri dengan masa depan sebab ia masih berada di alam ghaib. Jangan fikirkan hingga ia datang dengan sendirinya. So ibu-ibu dirahmati Allah, kita sebut macam mana kalau datang, ya Allah, kalaulah tak boleh rentas negeri lagi sampai hujung tahun ni, na'udzubillah, contohlah sahabat-sahabat, kalaulah pandemik ni sampai bertahun-tahun lagi, macam mana nanti bla bla. Ustazah Zai pun bukan tak datang, rasa itu datang. Kita manusia biasa. Tapi bila kita belajar latahzan, kita tu, astagfirullah aku ni, benda esok lusa kau ni aku pening-pening kepala pasal apa, banyak lagi kerja aku tak siap. Cukup istighfar, insya-Allah akan menyedarkan kita semula. Kita kan, bang macam mana kalau nanti anak kita besar, lepas tu dia tak lulus SPM, kita dah mati masa tu, anak kita nak makan apa bang? Itu yang kita makin lama makin kurus. Bukan kurus sehat, diet tu bukan, tapi kurus kering, nak senyum pun tak larat. Akak ni umur berapa tahun? 28 tahun ke 82 tahun? Ustazah ni 28 tahun, tapi kenapa kerepot dahi, kan muka muram, badan dah sampai bongkok. Saya ni masalah tahun 20, 30 pun saya bawa letak kat tengkuk saya Ustazah. Sebab tu saya bongkok macam ni. Allah, awak yang teruk berbenar. Jangan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Awal PKP suami pergi pasar beli asyik salah je. Betul, sekarang ni dah okey dah suami kita kalau pergi pasar kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita nak sebut jangan, sebab masa depan tu masih ghaib. Tak berada di tangan kita. Ya, tengok Maksu kesayangan Ustazah Tim Khidmat Utara Zunaizah Ahmad. Kita pula buat kerja Allah. Kerja Allah ada di masa silam, masa sekarang, masa depan kita. Allah Maha mengetahui. Sebab tu Ustazah Zai selalu cakap, jangan ambil kerja Allah, pasti kita stres. Ustazah bagi contoh, ada ke sahabat-sahabat latahzan yang baru kenal Ustazah Zai? Ustazah Zai sudah 20 tahun sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey, bernikah dengan suami Ustazah. Allah izinkan Ustazah berhoneymoon sampai sekarang. Dan tak payahlah pula doa. Bukan tak nak sahabat-sahabat, tapi macam dah siap sedia. Anak-anak saya adalah ummah, walaupun tak lahir daripada rahim sendiri. Orang bertanya, Ustazah ni sengih ke sana sini, Ustazah tak stres ke tak ada anak? Bohonglah kalau orang kahwin tak ada anak. Niat aku kahwin tak nak dapat anak.
Al-Mengongi ke apa ni. Jadi biasa je kalau orang setahun, 2, 3, 4, 5, 10 tahun berusaha macam-macam. Semoga berjayalah duhai semua kesayangan. Jangan tak berusaha. Ustazah berusaha jumpa macam-macam. Ismail Tambi, Ismail macam-macam Ismail lah Ustazah jumpa. Ustazah jumpa macam-macam, hospital swasta, hospital macam-macam jumpalah. Bila bawa rehlah pergi Indonesia, pergi Sabah, Ustazah di tempat saya ni ada Ustazah. Orang tak mengandung terus beranak. Hebat ni, tak mengandung terus beranak. Kan sahabat-sahabat macam-macam Ustazah dah lalui. Tapi sampai ke satu tahap sahabat, bila hati kita ni betul-betul aku redha takdirnya Allah. Ya Allah, lapang dada. Lapang dada, tak pernah cemburu dengan orang tu. Orang ni tak pernah cemburu sahabat-sahabat. Sebab kenapa aku nak ambil kerja Allah? Nabi dah bagi tahu perkahwinan itu sunnahku. Kalau wajibku, kesian orang-orang yang berdoa nak dapat pasangan tapi tak kahwin lagi. Bukan mereka tak nak, sebab takdirnya Allah memandang itu baik untuk dia. Sahabat-sahabat kita yang tidak berjodoh lagi, mungkin akan ada ataupun sampai ke akhir hayat tidak berjodoh, bukan dia memilih macam tu. Dia berdoa, dia berusaha, tapi Allah tahu itu tak baik untuknya. Allah beri yang lebih baik untuk dia. Pandang baik dengan Allah. Ustazah bernikah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah takdirkan abang sulung pula meninggal. Anak yatimnya Ustazah yang bela. Kemudian anak-anak buah rapat dengan Ustazah. Bina pula madrasah sekolah. Untuk apa? Untuk membina anak-anak orang Islam. Jadi kita tak sempat dah fikir kerjanya Allah. Bila lagi ya Allah? Bila lagi ya Allah? Kita akan stres bila kita ambil kerja Allah. Itu contoh yang mudah lah. Jadi tak ada tips yang Ustazah nak share untuk jiwa tenang sahabat. Tolong jangan ambil kerjanya Allah. Memang datang perasaan tu, ya Allah, nanti kalau aku tua macam mana, orang lain anak-anak dia datang jenguk. Datang, jangan bohong diri. Cepat-cepat astagfirullah. Aku ni hamba Engkau yang tetapkan aku hidup macam ni. Aku redha ya Allah, aku bersyukur. Maka aku serahkan. Itu yang datang kalimah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Engkau yang akan bantu menguruskan. Aku hidup, aku mati, aku sihat, aku sakit, aku beranak, aku tak beranak, aku berkahwin, aku tak berkahwin. Aku serahkan pada Engkau ya Allah. Engkau yang maha tahu. Aku 8 orang adik-beradik, tapi mak ayah sakit, aku yang kena bela adik-beradik aku yang lain tu bersenang-senang. Engkau yang bantu menguruskan urusan aku ya Allah. Aku nak kahwin dengan lelaki soleh, imam sungguh laki aku tu. Rupanya after 40 hari baru nampak imam kat masjid, tapi dalam rumah tak pernah jadi imam. Berlaku sahabat-sahabat, Allah yang pilih. Maka Allahu Akbar, kalau kita ambil kerja Allah, tak payah masa depan kita lah. Kalau kita kata aku kat pejabat petang ni, aku mesti siapkan satu file tu. Tiba-tiba sahabat tengah perjalanan, Allah halang kita dengan aksiden, motor pancit, sebagainya macam-macam. Kita akan resah lah. Bila kita pandang, ya Allah, Engkau yang berkehendak. Kita akan tenang. Bos, motor saya pancit. Habis tu file meja kau tak siap lagi ni. Tak apa bos, saya tengah jalan pergi kedai ni. Macam mana nak uruskan motor saya ni? Siap je saya terus masuk pejabat. Buat dengan bismillah. Kita pun pelik. Siap? Aku start lepas Zohor kerja ni. Patut aku buat pagi nak hantar pukul 3. Tampal-tampal motor, tolak motor, jalan kaki. Zikir pada Allah, minta permudahkan ya Allah. Sampai kat pejabat buat kerja yang biasanya 4 jam baru selesai, 2 jam dah selesai. Bos kata, hang kata tadi motor pancit. Pasal apa ni, dah siap pula, perfect pula tu. Alhamdulillah bos, Allah yang bagi mudah. Ini biasa berlaku bila kita bersangka baik pada Allah. Please sahabat-sahabat, so tak ada tips lain. Bila kita ditimpa apa sahaja musibah, kita jangan pandang, kalau mak aku dah mati hari ni, nanti 10 tahun lagi macam mana aku? Kalau anak aku dimatikan, aku tak ada. Ya Allah, tak boleh dah nak ni nanti berceloteh. Ustazah lagi panjang, Ustazah nak habiskan. Tapi banyak sangat dalam kehidupan ni. Ustazah kenal siapa orang yang stres, depres, orang yang cuba mengambil kerja Allah. Kerjanya Allah tu seluas langit dan bumi. Allah maha mentadbir alam. Kita ni siapa? Hamba. Secong pun tak sampai daripada kekuasaannya Allah. Tiba-tiba kita nak ambil kerja Allah, memang kau akan gagal. So just buat yang terbaik dan serahkan kepada Allah. Pasti sahabat-sahabat anda akan menjadi manusia yang tip-top segala-galanya dunia dan akhirat. Bukan untuk dibongkakkan, tapi untuk bersyukur semula kepada Allah. Allahu Rabbi
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ayat yang keempat, perkara yang keempat, okey? Jangan mudah tergoncang oleh kritikan. Jangan mudah tergoncang oleh kritikan. Teguhkan pendirian anda dalam menghadapinya dan sedarilah bahawa kritikan itu, sahabat, jom kita gariskan perkataan, akan mengangkat harga diri anda. Kritikan itu akan mengangkat harga diri anda. Setara dengan kritikan tersebut. Setara dengan kritikan tersebut terkini. Contoh, Ustazah tak tengok IG ke apa sahabat-sahabat bab-bab jelah hiburan tanah air ni kan. Tak, maaf, Ustazah tak tengok. Tapi orang hantar dekat messenger Ustazah, orang hantar kat WhatsApp Ustazah. Ustazah macam mana ni artis Malaysia ni Ustazah? Kisah semalam kan, orang punya kecam-kecaman puluhan ribu sampai dia tutup ruang komen. Di pihak dia ni sahabat, mesti orang ni pandai nak kritik je. Dia tak tahu aku dah pergi kedai kain dah nak beli baju yang cukup kain, tapi orang semua tak nak jual. Tu yang aku pakai macam Mak Saleh tak cukup kain ni. Tu alasan dia lah, mungkin sahabat-sahabat. Tapi Ustazah dalam mendengar cerita demikian, hati Ustazah kata, ampunkan aku, ampunkan dia ya Allah. Orang Islam tu, kesiannya dia ya Allah. Tapi kalau dia bijak, dia tak bodoh sahabat-sahabat. Dia tak bodoh, tak bodoh rasanya insya-Allah. Boleh hafal skrip, boleh hafal skrip, insya-Allah tak bodoh. Kalau dia bijak, dia akan memandang kritikan ini sebagai cara untuk mengangkat harga diri. Kerana apa? Orang cakap takkan bergoyang pokok tanpa angin. Kenapa orang duk kecam, orang duk tegur, orang duk kritik sahabat-sahabat dirahmati Allah? Janganlah kita anggap itu sebagai keburukan. Tinggikan harga dirimu, sebab tu once kita dapat kritikan, jangan mudah rasa goncang. Malaslah Ustazah, saya nak berniaga lagi, baru nak berniaga nasi lemak kat depan, baru je share kat Facebook, alhamdulillah habis 100 bungkus nasi lemak. Orang kecam saya, pakai sihir lah tu, pakai pelaris lah tu. Sedih saya nak berniaga salah, tak, orang tak tahu saya kena buang kerja. Ustazah akan jawab, dah memang orang tak tahu. Yang tahu Allah, yang tahu engkau. Yang kau duk terkesan sangat, kau tulis kat Facebook, dan 100 nasi lemak, 100 bungkus nasi lemak habis. Sahabat kan. Lepas tu ada orang komen, memang sedap lah sambal udang dia tadi, memang bla bla bla. Lapak lah pula pagi-pagi subuh mengajak ni sahabat-sahabat. Lepas tu kita nak sebutkan apa? Allahu Akbar. Disebabkan orang kritik tu dah, dia lemau dah, tutup dah. Orang Melayu kan kerap sangat lah minta maaf sebut meniaga. Dia tak istiqamah sahabat-sahabat. Kak, saya baru datang nak beli nasi lemak udang akak yang sedap ni, kenapa akak tak buka gerai? Tak apalah, malaslah, hiduplah seadanya, tak payahlah. Kan, hanya kerana semalam orang datang tu kata, hai, meniaga nasi lemak pula, pencen-pencen ni tak cukup ke duit pencen sebulan sekali? Masuk dekat akaun 1000 tu, dah jual nasi lemak pula. Orang tak tahu Ustazah, saya datang masuk duit pencen, jual nasi lemak ni cucu saya tu, bapak dia seorang kat penjara, seorang hisap dadah, orang tak tahu. Dah acik duk sebut macam tu, orang memang tak tahu. Acik yang tahu, acik buat ajalah. Masya Allah sahabat. Tapi kan nak dapat ni bukan mudah tau, nak dapat rasa. Ustazah ni cakap je senang je. Biarlah macam tu kan sahabat-sahabat. Orang tanya Ustazah, jawapannya, lagi banyak anda dikritik, anda akan jumpa di mana harga diri anda. Kalau anda follow je, okeylah, orang lalang ke kiri, aku pun ke kiri. Orang ke kanan kata aku ni macam ni, aku pun ke kanan. Dah lah tak payah buat kan, orang cakap apa, asyik kena kritik je. Lambat lagi kejayaan itu nak sampai kepada anda. Macam tak habis je sahabat-sahabat hari ni. Sebenarnya nak baca macam tu je, tapi tak puas lah kalau baca je. Baik anda baca sendiri kat rumah kan. Tak puas lah kalau baca tak ulas kan. Jadi kalau tak habis, minta maaf. Yang kelima, beriman kepada Allah dan beramal soleh adalah kehidupan yang baik dan bahagia. Beriman kepada Allah. Kenapa kita dihindarkan dari neraka? Kerana secebis iman, sebesar zarah iman. Nak beriman ni sahabat-sahabat, kita tak boleh beli kat pasar malam. Pakcik nak iman 0,5 kilo,
Pergi pula KLCC, Sogo kalau kat KL ni kan. Pakcik nak beli iman 10 kilo. Orang tu tergaruk-garuk. Memang gila lah ni, keluar hospital Tanjung Rambutan lah ni kot dia ni. Kan orang tak layan. Pakcik nak beli iman 20 kilo. Kan? Kau dah kenapa? Iman tu kita kena bersungguh-sungguh. Minta, ya Allah, kuatkan keimanan aku, ya Allah. Aku tahu dengan ujian ini Engkau nak upgrade aku menjadi orang yang jauh lebih beriman, ya Allah. Meratap dengan Allah, sahabat. Ya Allah Tuhan, Allah tu baik sangat. Allah tu baik sangat beri sesuatu kepada kita. Kita cakap dengan Allah, aku tahu ya Allah Engkau beri ni bukan sia-sia. Maka saat kita di atas kita beriman, terkebawah kita beriman, saat dikecam kita masih punya iman, saat dipuji jangan hilang iman. Wanita ramai bila dipuji hilang iman. Kembang, hidung tak kempis-kempis, berjalan pun dah macam berkepak macam tu kan. Pahal pula bini aku ni jalan semacam je berkepak ni, suami kata. Yang kenapa? Kenapa bang? Kan macam tu. Kenapa bang? Muka je. Lepas tu, abang tahu tak, saya tengah kena puji ni tadi, subuh tadi kat surau. Semua orang kata apa yang cantik kan, macam-macam lah yang cantik. Saya pakai beg baru ni, beli kat Langkawi baru ni. Kan dapat rentas Langkawi. Contoh kan sahabat-sahabat. Lah, orang puji beg je pun, yang balik rumah kembang tak kempis-kempis gitu. Teruk benar hati tu sahabat. Serah Allah. Bahaya, sebab tu Ustazah selalu cakap, wanita ujian yang paling besar baginya adalah pujian. Tiba-tiba kan, selfie lah sikit, share kat Facebook. Salam subuh di pagi hari. Salam subuh. Lepas tu orang kata, wah kau ke tu? Macam Sweet 17 lah. Komen pertama, dah kembang dah. Komen kedua, lama tak tengok kau selfie. Apa? Blowless? Jangan gelak sahabat. Saya kelakar lah kalau tengok orang perempuan macam tu. Pantang kena puji bab pipi, comel, bab segala. Kau dah kenapa? Allahu Rabbi, patutlah yang terbaiknya adalah sahabat-sahabat kita tak payah pamerkan. Ustazah mula-mula nak start live dulu kan, ya Allah Tuhan, apalah. Sebab tu Ustazah memang sensitif sahabat-sahabat. Bila orang kita nak mengajar dia, sibuk lah dengan tudungnya lah, dengan apa lagi, dengan tek lalatnya lah. Kan, suka hatilah dia duduk diam-diam kat situ. Hangpa duk macam nak petik tek lalat pasal apa. Minta maaf sahabat-sahabat, Ustazah kena cakap benda ni. Kita nak belajar. Sebab tu Ustazah kalau kadang macam live dekat Kulim hari tu, pencahayaan tak ada, Ustazah gelak je kat mereka. Tak apalah, yang penting dengar suara. Ustazah macam cahaya tak cukup cahaya. Ustazah memang dah tak boleh cari cahaya dah. Ustazah kat kampung ni, bilik belakang, Ustazah duduk dalam store lagi. Sahabat-sahabat, tak payah nak sibuk. Lepas tu bila orang kata macam Sweet 17, umur dah 71, dia selfie. Tahulah trik kamera kan. Kawan dia kata Sweet 17, wah, besok 17 kali dia selfie. Anak dia sampai WhatsApp, Ma, kenapa Ma? Selfie hari ni je 17 kali. Kakak pun tak macam tu, Ma. Tobat-tobat sikit. Tak apalah, Mama saja je nak tunjuk. Mama baru je beli produk ni. Aduh, bawa bertaubat sahabat. No. Kita kan tak boleh nak lari zaman sekarang ni. Ustazah buat program, Ustazah ambil gambar, jom. Silakan, beramai-ramai. Nak tunjuk gambar apa, aktiviti apa. Bukan nak menunjuk, tapi nak menunjuk cara. Okey, nanti kau bawa program macam ni kat tempat kau. Itu tak apa. Allah tahu niat kita sahabat. Tapi kalau niat kita, wah sejak sebulan aku pakai produk baru ni, selfie lah sikit, wah 13 pujian pula. Maka kita, hati ni jangan bohong lah sahabat. Allah tahu hati kita ni niat untuk dipuji kerana cantiknya wajah kita ke? Tak ada keindahan di situ wahai wanita. Tolonglah berhenti daripada semua ni. Saya tak gemar ya apabila kita orang perempuan ni niat tu bercermin, pakai betul-betulkan tudung, asyik berkaripap, jangan betul-betulkan tudung. Lepas tu tenyeh itu, tenyeh ini. Semua wanita suka berhias, tapi betulkan hati. Aku kerja dekat front desk ni, takkanlah aku nak pakai tudung berkaripap-karipap gini, kena betulkan. Nanti image pejabat aku juga ni aku kena betulkan. Memang dah profession kita macam tu. Tak apa, selagi keningnya tak sebelah merah, tak sebelah hijau, tak apa, jangan melampau-lampau. Memang biasa orang perempuan suka, takkan nak keluar pakai bedak sejuk. Pergi pejabat pula 5 star pun je tahap kan. Muzayyanah in kan kerja. Tiba-tiba staf meja depan tu pakai bedak sejuk. Memang Ustazah sebagai CEO Ustazah,
Staf ustazah tu orang kampung mana? Orang kampung mana? Kelahiran kampung Datuk Keramat, Kuala Lumpur. Kenapa kau cakap macam tu? Ada ke duduk front desk ustazah pakai bedak sejuk ni? Tapi tenyih punya cantik depan suami balik lambat, tenyih bedak sejuk. Tak salah bedak sejuk tu sahabat-sahabat. Suami melompat, yang kenapa ni? Ni bedak sejuk mahal ni bang, boleh flawless muka ni. Contoh kan sahabat-sahabat. Tak fahamlah kadang-kadang orang perempuan, minta maaf, kita memang sukakan keindahan, tapi kepada siapa untuk kita pamer-pamerkan? Okey, tolong perbaiki sahabat. Kan dah lari tajuk dah, sekian. Itu sebab beriman kepada Allah, nak ceritalah. Dan beramal soleh adalah kehidupan yang baik dan bahagia. Allah, ustazah tak pernah tinggal kalimah man amila solihan fali nafsih. Kalau kita buat amal soleh, benda tu, baik tu akan balik pada diri kita sendiri. Sebab ustazah terlalu banyak orang datang, sahabat, datang, ustazah, saya dah buat baik dah, kenapa suami saya buat macam tu? Ustazah, dalam adik-beradik saya yang jaga mak bapak saya, kenapa yang lain tu tak pandang saya? Ustazah, dalam taman rumah tu saya je yang paling baik. Saya dah buat segala kebaikan, tapi orang buat jahat kat saya. Lalu ustazah nak jawab apa lagi sahabat-sahabat? Anda messenger, anda WhatsApp ustazah secara personal. Ustazah hanya jawab, jom join Latahzan setiap hari di page Ustazah Muzayana. Maafkan ustazah kalau ustazah hanya jawab macam itu. Sebab apa? Tak ada jawapan lain kecuali anda kena kuatkan dalaman anda dengan ilmu. Allah tak akan tolong kita kalau kita sendiri tak kekal buat amal soleh. Kita bila orang kecam kita, kita dah tak nak buat amal soleh. Buat baik pun orang kata juga ustazah. Itulah riak sebenarnya sahabat. Kita berhenti buat baik kerana takut orang kata, itulah riak. Tak faham ustazah? Allah, sebab tu jom belajar kitab 50 ciri-ciri orang munafik. Dalamnya dijelaskan tentang riak, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bukan kata kita menunjuk-nunjuk masa kita buat baik. Banyak kita ni faham, betul itu riak, supaya amalan kita ni dipandang orang tu riak. Tapi kita berhenti buat baik. Kak dah tak nampak dah sekarang ni buat tolong-tolong masak dekat surau. Itulah ustazah, Kak bukan tak nak tolong, tapi bila Kak tolong semua orang kata Kak nak menunjuk lah apa semua. Sekarang Kak tak nak lah buat. Dia meninggalkan perbuatan baik itu, amal soleh itu kerana cakap-cakapnya orang. Itulah riak. Maknanya soheh lah yang kau buat dulu tu kerana mengharap pujian orang. Sebab orang tak puji kau, orang hanya puji ketua muslimat. Contoh kan sahabat-sahabat. Lepas tu kau sentak, tak buat dah. Suami kata, tak pernah dah pergi surau sekarang ni. Tak payah bang, kita pakai tudung pink merah pun orang tak puji kita, orang tak nampak kita. Kita ni siapa? Kan orang asyik nampak yang tudung hitam tu je. Contoh. Sinetron tak ustazah pagi-pagi. Dah janganlah serius sangat. Kenapa ustazah suka sinetron? Sebab macam itulah wajah-wajah makcik-makcik yang datang ngadu kat ustazah. Yelah ustazah tak tahu kadang ni hujung tu. Ustazah tak tahu, saya sedih lah ustazah. Sabar cik, sabar. Ustazah nak cakap apa lagi? Jom dengarlah tahzan. Kita merasa dipujuk. Betul lah ya Allah, yang aku berhenti buat baik pasal apa? Walaupun adik-beradik lain kecam. Tu Kak Long tu nak harta mak lah tu. Bela mak tu dia. Hati kita dapat jawapan kan? Dah kalau aku tak bela, korang semua buat tak tahu je. Mak pula asyik telefon nak bagi tahu, nak ngadu kat kita. Sahabat, kita tahu jaga mak tu amal soleh. Kenapa kita perlu berhenti? Dah aku letak mak depan pintu, siapa nak masuk family group. Ini berlaku tau sahabat. Anda jangan kata ini sinetron. Berlaku. Dia marah dengan adik-beradik dia, duk kata sebab dia nak rebut harta mak apa semua. Aku dah letak mak dengan wheelchair dia depan pintu, ambil gambar, nah korang siapa nak jaga mak, nak sangat harta mak, ambil. Saya tak peduli dah ustazah, dia orang ambil tak ambil, kalau tak ambil saya hantar rumah orang tua-tua. Bijak ke benda tu sahabat-sahabat dirahmati Allah? Ustazah kalau dengar orang macam ni rasa nak lempang je. Minta maaf kalau anda yang baru kenal Ustazah Zaid. Sebab kau dah tahu jaga mak tu benda baik, kenapa kau nak terkesan dengan cakap-cakapnya orang? Sahabat, tapi jangan putuskan dengan adik-beradik. Kak Ngah, Alung nak bagi tahu ni, memanglah Alung yang jaga mak, tapi kita semua kan anak-anak mak. Duit pampers mak sebulan macam ni. Kadang silap kita ni, kita jaga mak, kita rasa kita seorang kuat. Biar pampers mak aku, makan minum mak aku. Adik-beradik tak tahu pampers mak sebulan habis berapa. Kita kena cakap, aku dah berhenti kerja sebab nak jaga mak tak sihat.
Boleh tak tiap-tiap bulan korang share untuk buat nak buat sinetron Ustazah Israel. Dah lah tak nak sinetron lah. Sinetron Ustazah Israel kan Yusuf Aslam booking Ustazah pula kan. Tak larat nak ceramah. Okey lah, habislah. Banyaklah sahabat contoh-contoh dalam masyarakat yang datang pada minda Ustazah, yang Ustazah belajar. Kenapalah dia tu jaga mak bang Ustazah cakap Ustaz, satu benda amal soleh tu istiqamah. Adik-beradik tak ambil, tak apa, tapi kita kena cakap. Kalau kita dah cakap, tolong belikan pampers mak bulan ni boleh tak? Kadang kita tak cakap, adik-beradik kita tak tahu sebab mereka tak jaga. Kita kena cakap. Kalau kau tak percaya ni, tadi aku pergi Giant, dalam resit ni semua barang mak. Cuba tengok susu berapa ni berapa. Kena cakap. Kita sangka-sangka je. Alah Ustazah, takkan dah tak tahu. Jawapannya memang mereka tak tahu. Orang yang tak nak ambil tahu ni memang tak tahu. Sebab tu komunikasi ni penting. Ya Rabbi, ya Rasulullah, sahabat-sahabat saya, kesian orang macam ni. Anda sedang buat baik, jangan berhenti buat baik hanya kerana orang lain. Anda buat baik kerana Allah, anda buat baik kerana Allah. Saya dah tak tahu nak belah dada saya ni macam mana. Sebab saya sayang orang yang Allah pilih berada dalam kebaikan, tapi tiba-tiba dia lemau, terus tinggalkan kebaikan itu hanya semata-mata sentak dengan apa orang cakap. Tolong sahabat-sahabat, okay? Beriman kepada Allah dan beramal soleh adalah kehidupan yang baik dan bahagia. Akak kekal menjadi isteri solehah. Walaupun suami akak toleh, akak akan rasakan kebaikan dan kebahagiaan itu. Bila? Itu bukan jawapan kita. Masalahnya bila Ustazah dah 30 tahun saya jadi isteri dia, Kak. Orang baik ni takkan Allah sia-siakan. Akak yakin kan kehidupan ni bukan kat dunia saja. Setakat kat dunia, berapa lama kita nak hidup? 100 tahun pun boleh hitungan jari orang mati umur 100 tahun. Tapi dekat akhirat, Kak, ya Allah. Ya Allah Tuhan, sekerdipan mata kita kat sini macam 60 tahun kat sana. Allah boleh memanjangkan lagi masa kita ke akhirat. Kita takkan mati ke akhirat, Kak. Kalau kita bahagia, kita akan bahagia selama-lamanya. Tolong jangan pilih untuk menderita di sana. So bertabahlah dengan derita yang sementara di sini untuk janjinya Allah. Kita sedang berjual beli dengan Allah, sahabat. Allah kata kalau engkau kekal dengan sabar, kalau engkau kekal dengan sabar, engkau akan bahagia. Maksudnya Allah kalau tak kat sini, kat sana. Jadi kenapa kita nak penat dah aku buat baik? Ustazah dah tak tahu nak cakap apalah. Sebab tu bila orang duk bertalu-talu, kenapa Ustazah tak jawab lagi soalan saya ni? Kenapa Ustazah? Saya akan jawab, tolong dengarlah tahzan setiap hari. Saya tak tahu dah nak cakap macam mana sahabat-sahabat. Sebab hidup ini, kita suka tak suka selagi kita hidup, kita kena lalui. Kita kena lalui. Kita dah tak sanggup nak hidup, anda nak bunuh diri. Na'udzubillah. Anda orang solehah selama ini, tiba-tiba mati sebagai orang bunuh diri. Allah tak pandang anda. Tak dihisab pun di akhirat. Terus diheret dalam neraka. Sambil diheret tu, ya Allah, sampai hatinya kau, ya Allah, aku sebelum bunuh diri dulu, aku orang yang soleh, aku jadi imam kat masjid. Contoh, sahabat-sahabat, na'udzubillah, tak akan berlaku. Tapi Allah tak pandang bila ada putus asa dalam hati. Sebab tu jangan jadi orang beriman ni yang ada putus asa dalam hidup. Kalau anda biasa putus asa dalam hidup, maknanya anda belum betul-betul beriman. So sekali lagi kita nak rasa macam putus asa, cepat bangkit. Ya Allah, apa aku buat ni? Hanya kerana aku sentap terbaca komen orang kat Facebook, aku pun dah malas dah nak share benda baik-baik kat Facebook. Alah, kau tu belagak je, baru 3 hari menuntut ilmu, sibuk. Saya cabar semua penuntutlah tahzan. Setiap hari dalam tempoh 30 hari, anda tulis di Facebook anda masing-masing. Hari ni bermula dengan perkara pertama. Siapa yang ada IG, nombor 2 tulis. Nombor 5, nombor 6. Tulis hari-hari selama 30 hari. Habis ulang lagi. Sebab kita nak bawa macam mana kaedah-kaedah menuju bahagia. Dah anda cakap, saya tak pandai ceramah Ustazah, saya tak pandai menulis. Benda depan mata kita tak boleh tiru ke sahabat. Nanti orang duk 30 hari tengok tu, cakap ke main lah. Kita pun terasa, Ustazah saya cakap benda baik, jadi sekarang ni saya tak tulis lah. Saya share resipi je dekat Facebook. Salah ke Ustazah? Tak salah.
Yang salah je kalau tulis je tapi tak buat-buat resipinya. Hantar rumah saya pun tidak. Sekian dimaklumkan. Okey sahabat. 5. Yang keenam, barang siapa menginginkan ketenangan, ketenteraman dan kesenangan, maka berzikirlah kepada Allah. Jawapan sifirnya Allah, zikir, 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 zikir. Wahai hambaku. Sebab zikir tu tanda ingat aku. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita duk fikir benda yang Allah tak bagi kita fikir, tapi kita tak zikir. Wahai orang beriman, jadilah manusia yang bila bercakap, cakapnya adalah zikir. Bila berdiam, diamnya adalah fikir. Fikir tu sahabat maksud bermuhasabah. Aku faham ya Allah, kau letak orang tua aku dua-duanya duduk rumah aku ni ya Allah. Tambah mak ayah pak mentua aku pula ni ya Allah. Ya Allah, perangai orang tua ni dah macam budak-budak. Berikan aku sabar ya Allah. Minta dengan Allah sahabat-sahabat. Kita bercakap-cakap, menyalak-nyalak depan orang pun, kadang-kadang orang ketawa je kat kita. Okay, orang tepuk tangan. Badan muka, macam tu je orang. Na'udzubillah. Kalau nak cerita tak salah, tapi cari orang yang betul-betul beramanah, yang boleh membantu kita memberi nasihat yang terbaik. Okey? Yang ketujuh, setiap hamba harus menyedari bahawa segala sesuatu terjadi. Betul ke Ustazah baca nombor 7 ni? Betul kan? Setiap hamba harus menyedari bahawa segala sesuatu yang terjadi itu berdasarkan ketentuan qada dan qadar. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, qada dan qadarnya Allah ini rukun iman yang keenam. Kalau kita tak mengimaninya, sahabat, kita dengan orang kafir tu tak ubah apa pun. Minta maaf sebut. Allahu Akbar sahabat-sahabat dirahmati Allah. Qada dan qadar. Ketentuan, ketetapannya Allah. Tak payah kalau anda tak nak pandang Allah sangat, cuba anda pandang diri anda sebagai ibu. Contoh, Mama nak Mama balik kerja nanti Kak Long dah siap sidai kain. Mama nak Mama balik kerja nanti Kak Ngah dah siap dah cuci kat sekolah. Kenapa balik kita marah kalau mereka tak buat? Sahabat, sebab kita dah bagi undang-undang, tapi mereka tak nak buat. Allah sahabat-sahabat maha alim, maha baik. Ya Allah, kenapa kau buat aku macam ni? Kau dizalim kepada aku. Bukan zalim. Allah tak nak kamu dihumban ke tempat orang-orang yang zalim, itulah neraka. Maka kat dunia ni Allah tak bagi. Macam ada kekangan. Kenapa ya aku baru nak naik, tuk terjatuh pula. Bangkit balik, cuba lagi. Bukan melawan kehendak Allah, tapi kita tahu Allah cinta kepada orang-orang yang berusaha. Tanpa jemu, Allah cinta sebab Allah suruh kita usaha je atas dunia ni. Hasilnya kerja Allah. Kalau kita ambil kerja Allah, yakni hasil, kita akan stres. Usaha sahabat-sahabat, usaha untuk dicintai Allah. Kita berusaha untuk dicintai siapa? Dulu-dulu zaman ngorat kan, ngaku je lah, terbaca biodata seorang lelaki. Okay? Wanita idaman adalah wanita solehah bertudung hitam. Contoh, dulu-dulu kan kat sekolah zaman mana ada WhatsApp, zaman biodata. Dah habis exam semua pakak beli buku cantik biodata. Tergedik-gedik nak hantar dekat orang lelaki. Sampai dekat rumah sahabat-sahabat, abang saya yang balik mengaji pondok yang sulung tu, dia terbaca. Kenapa dalam banyak-banyak ni perempuan ni ada seorang terselit nama lelaki? Lah aku tak tahu, aku letak atas meja, budak lelaki tu tulis terus. Abang saya tu arwah dah. Ustazah lah macam, aku tak tahu, aku nak bagi ke orang perempuan je. Macam tu kan sahabat-sahabat. Lepas tu kenapa ada lelaki seorang ni, saya tak perasan masa tu sahabat-sahabat. Dia koyak depan mata saya. Jangan nak lelaki-lelaki sangat. Keluar rumah belum balik lagi masa tu. Keluar rumah tak pakai tudung. Dia tarik rambut saya kan panjang, tocang-tocang. Masa sekolah rendah sahabat. Dia tarik tocang tu, hentak kepala kat dinding. Dia tak peduli bapak mak saya marah pun. Perempuan keluar kena tutup aurat. Macam tu dia dulu. Kan? Sebab tu adik bongsu saya semua macam. Tak sukalah dia tu. Suka marah semua. Tapi Allah tak panjangkan umurnya. Umur 35 tahun meninggal dunia. Sebab dia sistem pondok. Memang macam tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lepas tu, tapi meninggal muda, apa yang dia tekan pada adik-adik ni sahabat-sahabat,
menjadi amalan kita sekarang ni. Kan? Jadi maknanya dia tahu, wanita idaman bertudung hitam. Contoh apa tadi Ustazah nak cakap? Lupa dah, Allah tak izin cakap. Glamour tudung hitam hari ni, betul? Kan sahabat-sahabat tu sebab Allahu Akbar. Mana tadi setiap hamba harus menyedari, hilang dah mana? Itulah, popek lagi. Menginginkan ketenangan setiap hamba. Okey, jangan menunggu. Okey, yang ketujuh tadi, setiap hamba harus menyedari bahawa segala sesuatu yang terjadi itu berdasarkan ketentuan qada dan qadar. Yang ke-8, jangan menunggu ucapan terima kasih dari seseorang. Jangan menunggu ucapan terima kasih dari seseorang. Hati ni, aku dah bagi hari tu, thank you pun tak ada. Contoh, saya dah bagi, Ustazah, saya hadiah baju birthday dia, Ustazah. Semalam kan sahabat, saya dapat satu kiriman, ya Allah, buka-buka ada kopi, ada teh, segala jenis lah. Saya rasa sebulan tak payah beli benda untuk dapur saya ni. Saya kata, Allah, cute-nya lah, makcik mana yang hantar? Siapa yang hantar? Tolong ni sahabat-sahabat, tolong messenger saya lah. Sebab saya ke utara, ada barang sampai, lepas tu saya baru buka. Nasib baik bukan makanan yang basi ke apa. Rupanya segala kopi, segala teh. Cakap Ustaz, ya Allah bang, sweetnya acik ni, rasa terharu sangat kan. Dia tahu agaknya kan kalau Ustazah beli baju, mungkin belum tentu Ustazah pakai. Sebab saiz Ustazah tu macam tak ada di pasaran. Jadi kalau minuman-minuman ni mungkin Ustazah minum. Ya Allah, doa saya tak berhenti, siapalah yang kirim ni. Semoga Allah limpahkan rahmat kasih ni. Sebab tak tahu siapa yang kirim. Allahu Akbar, sahabat-sahabat. Macam itulah. Baik, macam mana nak cakap beriman kepada Allah dan beramal soleh adalah kehidupan yang baik dan bahagia. 8, jangan menunggu ucapan terima kasih. Kenapa saya nak tahu? Sebab saya nak ucap terima kasih. Tapi kalau saya yang memberi, saya latih jiwa saya. Kita dah beri, contoh baru ni Ustazah pergi rumah Maksu Zunaiza Ahmad. Kan sahabat-sahabat, contoh sebab semalam dia up dekat dia punya Facebook, dia makan daging hari-hari mau Ustazah Zai. Lapak lagi. Lepas tu kan sahabat dirahmati Allah, contohlah dia dah ucap terima kasih dah 1000 kali kot ni, contoh Ustazah dah balik dah berapa hari dah, tak ada pun Maksu ni cakap terima kasih. Tak ada pun, kan. Kalau kita ada rasa macam tu, kita pening. Sebab itu tolong praktis dalam hidup kita. Apa yang kita beri, lupakan. Hatta terlupa nak ucap terima kasih, terlupa nak tunggu ucapan terima kasih, anda akan bahagia sahabat. Nanti kan one day tiba-tiba ada kita pergi, Ustazah, ya Allah saya terlupa lah Ustazah, hari tu yang Ustazah bagi tu saya tertinggal kat bonet kereta, saya baru perasan. Dia, mana? Saya selalu macam tu. Yang mana kak? Saya langsung tak teringat dah. Sebab bila kita bahagi, lupakan. Orang tu tak ucap terima kasih kat kita sahabat, kalau kita ingat kita akan sakit hati. So apa kita bagi, lupakan. Aku bagi kerana Allah. Benda mahal, benda murah, lupakan. Anda akan bahagia. Nanti bila orang tu kata, Ustazah hari tu saya lupa nak ucap terima kasih, kita, bang, apa benda saya bagi kat dia, beria-ria dia ucap terima kasih tu. Entahlah. Sebab kita, ya Allah, sungguh, wallahi anda akan bahagia. Tetapi kalau orang bagi pada anda, tolong kenang, ingat, ya Allah hari tu dia bagi kat aku ni, apalah aku nak balas. Kurang-kurang kita akan, kak saya lupa nak cakap terima kasih kat akak, makasihlah, semoga Allah limpahkan ruah rezeki akak. Itu pun dah menggembirakan hati dia sahabat. Ataupun kita sebut macam mana kita nak kata, walaupun kita tak bagi balasan, terima kasih is balasan, doa is balasan sahabat. Tapi jangan duk diam saja. Orang bagi kat kita duk diam, buat bodoh je kan. Letak depan pintu gitu. Saya acap kali menerima hadiah yang saya tak tahu pengirimnya siapa. Sahabat, sebenarnya jujur saya sebut kat sini, saya resah kalau saya tak tahu siapa. Bukan kerana saya nak balas, saya tak mampu balas, tapi nak ada doa-doa khusus untuk dia tu sahabat. Sebab apa? Saya akan kenang apa yang orang bagi tu, kita akan kenang. Walaupun kadang dia bagi baju kita tak boleh pakai, kenang tu kita rasa bersalah. Ya Allah, aku simpan je ni, orang yang bagi pun tak dapat pahala. Nanti adik saya lah untung, kau muatkan baju ni, kau pakai sembahyang, pakai mengajar. Kalau kau pakai pergi maksiat, orang yang bagi tu pun dapat dosa. Macam tu sahabat. Okey, kita jangan menunggu ucapan terima kasih dari seseorang. 9, persiapkan diri anda untuk menerima kemungkinan terburuk.
sahabat, saya berhenti dekat nombor 8 ni. Saya baru terintai masa dah lebih, dah 7.50. Saya berhenti dekat nombor 8. Tengok Ustazah Zai konon berangan nak habiskan, tapi tak mungkin. Saya tak puas kalau tak ulas. Sahabat, besok kita sambung 9. Sebab 9 ni saya ada catat nota sikit nak share dengan anda. Jadi kita berhenti nombor 8 sebab saya janji dengan Ustaz. Ustaz tadi lepas subuh dia tak balik. Jadinya dia kata abang terus beli sarapan. Sebab lepas ni kuliah saya pukul 9. Kuliah yang tough, saya kena menelaah sikit. Jadi ampun maaf. Tengok, tengah laju-laju Ustazah Zai tarik handbrake. Sebab saya baru perasan dah lebih 7.45. Maaf, ampun, maaf sangat. Saya sayang anda kerana Allah. Saya cinta La Tahzan untuk diri saya sendiri, untuk share dengan anda, dan untuk memburu redanya Allah. Pasti kita bahagia bila dalaman kita penuh dengan ilmu, penguat semangat jiwa kita. Minta maaf kalau ada yang messenger soalan Ustazah hanya jawab. Join La Tahzan setiap hari. Maksudnya soalan anda tu bukan spesifik, bukan khusus Ustazah kena jawab. Ada dalam majlis ilmu. Tapi kalau macam khusus, ni kalau aku jawab macam ni dia tak dapat. Maksudnya untuk kental jiwa, untuk merasa bahagia, modalnya bukan sedikit. Hari-hari mesti ilmu. Sekian, semoga Allah beri kekuatan untuk kita beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Doakan perjalanan majlis ilmu sepanjang yang Ustazah susun untuk hari ini dipermudahkan oleh Allah. Ampun maaf zahir batin, sayang semua kerana Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.